Hai murid-murid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, bertemu lagi bersama dengan Cikgu Nur dalam kelas Bahasa Melayu tahun 2. Okey, jadi hari ini kita akan sambung lagi pelajaran kita dalam unit 19, Hargailah Pokok. Tajuk kita pada hari ini ialah Harumnya Daun Kesum. Dan kita akan belajar tata bahasa ayat perintah. Jom murid-murid, kita belajar bersama-sama. Okey, sebelum kita mulakan pelajaran kita, mari kita lihat objektif pembelajaran. Di akhir pembelajaran, murid-murid dapat yang pertama, memahami dan mengenal pasti ayat perintah. Dan yang kedua, membina ayat perintah dengan betulnya. Ayat perintah. Murid-murid tahu apakah itu ayat perintah? Mari kita lihat apakah itu ayat perintah. Okey, ayat perintah merupakan ayat yang diucapkan dengan tujuan memberi arahan, larangan, ajakan dan menyampaikan permintaan. Okey, jadi ayat perintah ini ayat yang kita gunakan dalam perbualan lah, dalam percakapan kita dengan tujuan untuk memberi arahan ataupun kita hendak melarang seseorang daripada melakukan perkara yang tidak baik ataupun mengajak seseorang dan untuk membuat permintaan, untuk menyampaikan permintaan kita. Itulah yang dinamakan ayat perintah. Setiap ayat perintah mesti mempunyai kata perintah. Murid-murid masih ingat lagi kata perintah? Kita dah belajar kan sebelum ni? Okey, di sini cikgu berikan kepada murid-murid supaya murid-murid boleh ingat semula. Kita ada di sini sila, jangan, tolong, minta, harap, jemput, usah. Okey, jadi semua ini merupakan kata perintah. Okey, mari kita lihat ayat contoh bagi ayat perintah. Yang pertama, harap ibu dan ayah di kampung sihat selalu. Yang kedua, jangan menonton televisyen terlalu lama. Yang ketiga, usahlah menangis. Okey, cuba murid-murid perhatikan ketiga-tiga ayat perintah ini. Terdapat kata perintah di dalam ayat perintah ini. Ayat yang pertama, kata perintahnya ialah harap. Okey. Ayat yang kedua, kata perintahnya ialah jangan. Dan ayat yang ketiga, kata perintahnya ialah usah. Okey, terdapat banyak lagi ayat contoh yang lain yang murid-murid boleh dapat daripada pembacaan murid-murid. Baiklah murid-murid, untuk meneruskan aktiviti pembelajaran kita, murid-murid buka buku teks Bahasa Melayu tahun 2, jilid 2, muka surat 48. Okey, pada muka surat 48 terdapat perbualan antara Ayah dan Hasan. Dan mereka berbual tentang harumnya daun kesum. Okey, terdapat juga gambar yang menunjukkan aktiviti yang mereka lakukan. Jom murid-murid, kita baca perbualan di antara Ayah dan Hasan. Sebelum itu, cikgu hendak memperlihatkan kepada kamu pokok kesum. Okey, pernahkah murid-murid lihat pokok kesum? Inilah pokok kesum. Daunnya sangat wangi dan sangat enak bila dimasukkan dalam masakan. Okey, baiklah murid-murid, mari kita baca perbualan di antara Ayah dan Hasan. Di sini telah cikgu bahagikan perbualan mereka mengikut gambar. Harumnya daun kesum. Ayah berkata, Hasan, tolong ambil botol plastik yang dipotong itu. Hasan menjawab, baiklah ayah, saya akan mengambil botol plastik itu. Murid-murid, dapatkah murid kenal pasti?
ayat perintah dalam perbualan ini? Ayat perintah dalam perbualan ini ialah di sini. Tolong ambil botol plastik yang dipotong itu. Ini merupakan ayat perintah. Okey. Seterusnya, ayah pula berkata, sila masukkan tanah ke dalam botol itu. Hasan menjawab, baiklah ayah, botol itu akan ditanam pokok apa? Ayah pula menjawab, harap kamu dapat menanam pokok kesum di dalam botol itu. Baiklah, murid-murid dapat kenal pasti tak ayat perintah dalam perbualan ini? Ayat perintah dalam perbualan ini berada di sini. Sila masukkan tanah ke dalam botol itu. Dan satu lagi, harap kamu dapat menanam pokok kesum di dalam botol itu. Okey. Jadi, kedua-dua ayat ini merupakan ayat perintah. Terdapat kata perintah di dalam ayat ini. Sila dan harap. Seterusnya, Hasan berkata, baiklah ayah, selepas itu apakah yang perlu saya buat? Ayah pula berkata, tolong siram. Terdapat tempat kosong di sini murid-murid. Jadi kita kena bantu untuk melengkapkan ayat ini. Jadi macam mana kita nak lengkapkan ayat ini? Jom kita baca apa yang Hasan cakap. Hasan cakap, saya akan menyiram pokok kesum itu setiap petang. Okey. Jadi sebenarnya ayah meminta Hasan menyiram pokok kesum itu. Jadi kita boleh lengkapkan ayat seperti ini. Tolong siram pokok kesum itu. Dan ini merupakan ayat perintah. Okey, ini merupakan ayat perintah. Terdapat kata perintah tolong di sini. Seterusnya, ayah berkata, harap kamu tempat kosong. Okey, kita kena lengkapkan ayat ini. Jadi kita baca dulu apa yang Hasan cakap. Hasan bercakap, baiklah ayah, saya akan memetik daun kesum itu. Jadi sebenarnya ayah meminta Hasan memetik daun kesum itu. Jadi kita boleh lengkapkan ayat seperti ini. Harap kamu memetik daun kesum itu. Jadi ini merupakan ayat perintah. Terdapat kata perintah harap di sini. Okey, seterusnya ayah berkata, di sini tidak ada ayat, jadi kita kena bina satu ayat untuk melengkapkan perbualan ini. Okey, jadi kita lihat dulu apa yang Hasan cakap. Okey, Hasan cakap, baiklah ayah, saya akan memberikan daun kesum itu kepada jiran. Jadi sebenarnya di sini ayah meminta Hasan supaya memberikan daun kesum itu kepada jiran. Jadi ayat yang boleh kita bina dekat sini apa dia murid-murid? Cikgu berikan kata perintah di sini. Jadi ayat ni macam mana? Ayatnya kita boleh buat seperti ini. Tolong berikan daun kesum itu kepada jiran. Okey, jadi sebenarnya ayat ini merupakan ayat perintah. Kerana terdapat kata perintah di sini. Okey, seterusnya murid-murid kita buat sedikit latihan pengukuhan. Okey, latihan yang pertama, tandakan right pada ayat perintah yang betul. Dan tandakan pangkah pada bukan ayat perintah. Okey, mari kita lihat nombor 1.
Siapakah yang membuang sisa makanan ke dalam longkang? Murid-murid, adakah ini merupakan ayat perintah? Jawapannya ialah ini bukan ayat perintah. Ini bukan ayat perintah, tetapi ini ayat tanya. Okey, nombor 2. Tolong ambilkan ibu segelas air di dapur. Nampak tak dekat sini ada apa ni? Kata perintah. Jadi ini merupakan ayat perintah. Okey, yang ketiga. Wah, cantiknya baju awak. Jadi ini merupakan bukan ayat perintah. Okey, terdapat kata seru dan tanda seru di belakang ini. Okey. Dan nombor 4, jangan letakkan buku di sini. Jangan letakkan buku di sini. Ini merupakan kata perintah. Jadi ayat ini merupakan ayat perintah. Okey, seterusnya mari kita buat aktiviti yang kedua, iaitu sesuaikan gambar dengan ayat perintah yang betul. Okey, lihat gambar. Okey, kemudian baca ayat yang diberikan. Okey, ayat yang pertama ini. Minta semua murid beratur ketika hendak membeli makanan di kantin. Gambar yang mana satu? Gambar yang ini kan. Sekejap. Okey, gambar yang ini. Okey, ayat yang kedua. Jangan bermain di tepi jalan. Pesan ibu. Gambar yang ini. Okey, kemudian jemput makan roti ini. Kata Kak Hani kepada sahabatnya. Okey, jadi ini ayat ini untuk gambar yang kedua. Okey, seterusnya aktiviti yang ketiga, bina ayat perintah menggunakan kata perintah berikut. Okey, diberikan kata perintah jemput dan kata perintah harap. Okey, untuk kata perintah jemput, kita boleh bina ayat perintah seperti ini. Jemput minum kopi panas ini. Okey. Dan kata perintah harap, kita boleh bina ayat. Harap majlis perkahwinan kakak saya berjalan lancar. Okey. Dan akhir sekali, cikgu nak beri sedikit latihan kepada murid-murid. Buka buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 2, muka surat 52. Okey. Kemudian, apa yang murid-murid kena buat ialah bina ayat perintah berpandukan gambar. Tajuknya ialah daun kari lazatkan masakan. Okey, pertama sekali murid-murid kena baca dulu perbualan di antara mereka ini di dalam gambar ini. Baca dahulu, kemudian bina ayat perintah menggunakan kata perintah yang diberikan. Okey. Baca dulu. Okey, contoh yang pertama ni. Okey. Makcik ni cakap apa ni? Lepas tu penjual ni menjawab, "Baiklah puan, saya akan membungkus daun kari itu." Maksudnya makcik ini meminta penjual ini membungkus daun kari itu. Jadi murid-murid bolehlah buat ayat, "Tolong bungkus daun kari itu." Tolong bungkus daun kari itu. Okey, gambar yang kedua. Baca dulu. Okey, baiklah emak, saya tidak akan menghiris daun kari ini kecil-kecil. Jadi maksudnya emak melarang anaknya ni supaya tidak menghiris daun kari ini kecil-kecil. Okey, jadi murid-murid boleh tulis kat sini. Jangan hiris daun kari ini kecil-kecil. Jangan menghiris daun kari ini kecil-kecil. Okey, dan gambar yang ketiga.
Wah, sedap kari ayam ini. Wah, sedap kari ayam ini. Jadi, emak berkata kepada apa? Kepada anaknya apa dia? Emak berkata, harap sedap kari ayam ini. Harap sedap kari ayam ini. Baiklah murid-murid, sampai di sini dahulu pelajaran kita. Jadi cikgu harap murid-murid boleh membina ayat perintah dengan baik. Okey, sekian. Terima kasih. Bye.